Jadi kalau kita tengok Datuk Mufti sendiri pada 20 tahun yang lepas, sebab kalau kita ikuti, sebab saya sendiri pun mengikuti Datuk Mufti pada zaman sekolah menengah lagi. Datuk antara orang yang agak terkehadapan menulis tentang bab berkaitan dengan pelipu lara ni, tukang cerita ni, banyak. Maknanya antara orang-orang yang awal bercakap tentang benda ni. Dan pada waktu tu masyarakat dilihat masih kurang bersedia untuk menerima benda-benda macam tu, kerana mungkin sikap masyarakat kita ni terlampau menghormati orang agama, sehingga nak mengkritik orang agama bukan benda yang mudah untuk diterima oleh kebanyakan masyarakat hatta hari ni pun. Cuma kalau kita tengok, bila mana benda tu mulai dipromosikan, orang mulai membaca, sedikit sebanyak sebahagian masyarakat mulai sedar, khususnya golongan-golongan muda ni lah. Cuma saya tertarik, saya ada terbaca satu risalah ataupun satu buku yang Datuk pernah tulis, iaitu Mengemudi Bahtera Perubahan Minda. Dalam tu Datuk ada sebut tentang bab tukang cerita ni. Cuma dalam ulasan tu, kalau kita tengoklah bagi mana-mana yang baca ataupun yang boleh cari lepas pada ni, antara punca berlakunya pelipu lara ni, dia suka datangkan riwayat-riwayat Israiliyat ke, riwayat-riwayat hadis palsu ke, apa yang diorang ada dalam perasaan, hasrat diorang waktu diorang cerita tu ialah untuk kadang-kadang mengislahkan umat juga. Diorang nak tengok umat ni kembali beragama, beribadah. Cuma kadang-kadang waktu diorang kempen tu, diorang guna cerita-cerita ni. Jadi soalan saya pada Datuk, adakah boleh seorang penceramah itu dia guna cerita-cerita ataupun hadis-hadis palsu ni dengan tujuan tersebut, ataupun kita sebut sebagai niat yang baik untuk suruh masyarakat ni dekat pada agama? Jadi dia pun tapau semua riwayat sebab dia rasa orang awam ni tak perlu lagi lah kita nak dedahkan pada benda-benda teknikal ni. Jadi boleh ataupun tidak benda seperti itu? Kalau tak boleh, andai kata kalau tak boleh, apa solusi dia ataupun apa cadangan yang Datuk boleh beri kepada para penceramah ataupun mereka-mereka yang berada pada medan kuliah ni lah? Jadi persilakan Datuk. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin dan hadirat dan penonton sekalian, untuk apa kita beragama? Siapa kita beragama? Tuan-tuan yang main masjid semayang Isya, pasal apa tuan semayang Isya 4 rakaat? Semayang je 8 ke 10 ke, pahala banyak sikit. Untuk apa kita puasa tunggu Ramadan, semayang Jumaat? Hari ni kita Jumaat, saya seminggu sekali semayang Jumaat. Kita buat semayang Jumaat, semayang Rabu, lagi banyak. Kenapa kita tak buat? Kita tak buat kerana benda tu tak ada dalam agama. Kalau di segi niat kita nak buat baik, lagi banyak lagi bagus. Tetapi agama ialah soal apa yang Allah redha, mengikut, bukan saja taat pada Allah, tetapi taat kepada Allah mengikut cara yang Allah mahu. Ini kadang-kadang kita selalu terbabas dalam cara fikir kita, sehingga kita terlupa bertanya, pasal apa kita nak ubah agama? Macam orang kan, hang ni demam kena pergi makan ubat, kita pergi ambil ubat yang tak betul, palsu. So tu hang makan ubat, makan dah, tu bukan ubat. Tak pentinglah, yang penting makan ubat. Kita akan tanya, pasal apa hang nak makan ubat? Nak makan sebab nak sembuh. Kalau kau makan ubat yang tak sembuh, buat apa kau makan? Lebih baik tak payah makan. Nak beramal dengan agama demikian. Kita kalau Nabi tak datang, manusia banyak lagi pilihan yang lain. Kalau agama ni tak penting mana-mana, pendapat Sami boleh, pendapat agama lain boleh, pendapat orang boleh, ambil saja sebagai amalan agama. Buat apa nak tunggu wahyu? Tak payah tunggu Nabi. Kau ni cadang kita buat, kau ni cadang kita buat sebagai agama. Macam agama-agama yang direka. Tapi kita tak mau mengamalkan sesuatu yang nanti kita balik pada Allah, Allah kata aku tak pernah suruh apa benda ni, tapi aku tengok dia tu buat.
Aku tak hantar dia sebagai Nabi, aku hantar Muhammad bin Abdullah. Aku hantar dia. Basic untuk kita faham. Maka kalau kita corrupt, kalau kita rosakkan agama dengan kita bubuh benda-benda yang bukan Nabi ajar, kita kata pada Nabi, kita melakukan jenayah terhadap divine religion, terhadap agama yang telah diwahyukan. Jadi tak ada bezalah dengan Islam dengan agama lain. Pendapat orang, cadangan orang, hikayat palsu orang, tak ada beza. Sebab itu Al-Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban di dalam Sahih dia kata faslun dzikru ijabi duqulin nar liman nasaba syai'a ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi. Fasal pada menyebut wajib masuk neraka sesiapa yang menyandarkan sesuatu kepada Nabi sedangkan dia tak tahu sahih ke tak. Ibn Hibban letak tajuk. Sebab itu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, siapa yang dusta pada aku dengan sengaja siap tempat duduk dia dalam neraka. Hadis tu mutawatir, Allah takdirkan mutawatir. Maksud hadis tu tak boleh petikai dah. Hadis duk cerita hadis ahad-ahad hari tu ni, tuan-tuan tengok dah, habang hadis ahad tu mutawatir, ni mutawatir. No doubt of authenticity of the hadis. Tidak ada keraguan terhadap keabsahan kesahihan hadis tu. Seolah-olah dia adalah satu pasak. Jangan kamu reka. Dalam sejarah, orang yang reka hadis ni bukan semua orang jahat. Macam yang terkenal selalu kita sebut Abul Ismah Nuh bin Maryam Al-Marwazi. Nuh bin Maryam tu, dia tu qadhi, dia tu orang kata dulu qadhi ni macam hakim dan juga sumber hukum. Orang tanya dia lah, kalau perbalahan manusia pada zaman tu, bukan qadhi yang kat nikah macam kita ni ya. Dia qadhi sezaman dengan Abu Hanifah. Dia buat hadis-hadis palsu tentang fadilat surah sampai Nuh terkenal sebagai wadha', kadzab, pereka hadis, pendusta hadis. Padahal orang tanya dia, pasal apa yang kau pergi buat hadis palsu? Kau orang alim. Dia ni ulama kata dia panggil Nuh al-Jami', Nuh yang menghimpunkan. Orang kata jama'a kulli syai' illa sidq. Dia menghimpunkan semua benda. Pasal dia ilmu banyak, zuhud, soleh, wara', mayang kuat. Menghimpunkan semua benda melainkan kebenaran, tak cakap benar. Jadi dia di sisi ulama-ulama kadzab, pendusta. Niat dia pasal apa? Pasal apa kau pergi buat surah ni fadilat ni, surah ni fadilat ni? Dia reka hadis. Dia kata aku tengok orang banyak duk baca sirah Ibn Ishaq, duk baca cerita Ibn Ishaq. Masa bila nak baca Quran, aku buat hadis-hadis palsu tentang fadilat Quran. Quran tu tak ada hadis palsu pun ada fadilat dah, tapi dia buat kalau baca surah ni dapat ni, baca surah ni dapat ni, baca surah ni dapat ni. Ulama-ulama hadis jujur, jahabis, jago-jago hadis yang bangkit. Al-Imam Sakhawi umpamanya, kitab dia Ad-Daw'ul Lami', dia cerita hatta dia mazhab Syafi'i. Dia cerita ulama-ulama di dalam tokoh mazhab Syafi'i sendiri, bukan semua tokoh-tokoh yang mengikut mazhab Syafi'i, dalam nak memenangkan mazhab buat hadis palsu. Sakhawi cerita, Al-Imam Sakhawi. Sebab apa? Sebab nak memenangkan. Ini satu golongan yang mana niat dia baik tetapi kadzab. Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap tempat duduk dalam neraka. Pasal bohong guna nama aku. Inna kadhiban alayya laisa ka kadhibin ala ahad. Dusta pada aku tak sama dengan dusta pada guna orang nama orang lain. Dusta guna nama tu imam pun tak boleh dah. Tok Imam kata bila aku kata hang kata nak belanja itu.
Marah tu imam aku tak kata, aku tak pasal kena belanja. Kita pergi habaq kata siapa yang amalkan macam ni, fadilat dia macam ni. Tuhan tak kata. Fadilat bukan kita yang bagi. Bila kita kata kalau amalkan yang ni dapat fadilat sekian, fadilat siapa bagi? Allah. Allah yang beri fadilat. Macam mana kau tahu Allah nak bagi fadilat? Tak ada cara melainkan Quran bagi tahu ataupun Nabi. Ataupun kau kata aku pun dapat wahyu juga. Memang Nabi tak bagi tahu, tapi ada Allah yang bagi tahu sendiri kat aku hari tu. Kan? Haddatha qalbi an rabbi. Haddathani qalbi an rabbi. Jantung hatiku telah mencerita kepadaku daripada Tuhanku. Jenis dapat ilham terus ni. Melainkan kita buat yang itu. Satu golongan lagi, tuan-tuan, sebelum saya nak, golongan yang mana depa, sebelum saya nak pergi satu golongan, golongan ini kadang-kadang dia create benda-benda yang orang seronok dengar. Macam kata tadi kata Ibn Qutaibah tadi lah, wa min sya'nil awam al-qu'udu ila al-qas. Orang awam ni suka duduk dekat apa? Pelipur lara ni. Kan? Makana hadis ajiban. Yang mana cerita dia tu pelik. Kharijan an nazril uqul. Akal tak boleh fikir. Ui, pelik ya. Orang tak fikir. Contoh sebab contoh. Kita tak nafikan karamah. Karamah boleh berlaku. Tapi Aisyah kata, Nabi SAW, Nabi ni dia solat, orang tanya macam mana solat Nabi? Maka yazidu ala fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Nabi tak lebih lah semayang dia. Semadak Ramadan, kalau lebih pada Ramadan, pada malam ni, semayang malam ni lebih pada 11 rakaat. Tak ada apalah kalau kita semayang malam pun. Kalau kita semayang 2 rakaat malam, tuan-tuan pun kita semua semayang berapa? Kadang-kadang 2 rakaat ambil masa kadang-kadang sejam. 2 rakaat ada ambil masa 45 minit. Kalau kita start semayang pukul 3, kita habis pukul 5 nak azan, kadang-kadang kita baru dapat 6 rakaat. Betul tak? Pasal kita tulul qiyam, semayang panjang kita baca, terutama yang hafal Quran, yang apa. Buku-buku cerita wali ni dia semayang satu malam 1000 rakaat. Dah orang dah cerita wali ni semayang. Saya tak menafi, memang saya tahu ada buku yang menyebut, tetapi kita tak patut angkat benda ni. Saya baru ni ada satu orang main rumah saya, dia cerita tentang perubatan dia boleh berubat. Dia kata dia punya berubat ni hebat, dia pegang 3 minit ni. Orang baik. Hari-hari biasa ni orang dok main berubat dengan dia lebih kurang 700 orang sehari. Saya dok kira 700 orang kali 3 minit, 2100 minit. Kalau 10 jam baru dok ada 600 minit. Kalau 20 jam baru dok ada 1200 minit. Sehari tak sampai 2000 apa? Tak sampai 100,5 jam. Kalau semayang malam 1000 rakaat, artinya kalau sejam 1 minit, weh, tak dah habis tu. Kenapa kita tak pergi ambil jalan cerita hak Nabi tu? Ada orang cerita mungkin exceptional ke apa, tapi yang ni dia berlebihan. Tuan-tuan faham maksud saya? Kadang-kadang orang dia cerita, ini yang disebut oleh Abu Qilabah, disebut oleh Ibn Aqil. Dia kata, ma amatal ilm illa al-wa'az wal qussas. Ilmu tak mati melainkan tukang-tukang penceramah dan qusas ni, pelipur lara ni. Pasal apa dia kata? Yujalisur rajulu rajula sanatan la yata'allaqu minhu syai'. Satu orang duduk dengar ceramah sampai setahun tanya dia apa ilmu pun tak boleh, hadis pun tak boleh beza apa macam tu. Allah, dia punya lawak malam kemarin kelas.
Semua cerita-cerita tu cerita, tapi kitab dan sunnah tak ada. Wa yajlisu ar-rajul ila al-alim la yaqumu minhu illa yata'allaqu minhu. Satu orang duduk dengan orang alim, satu majlis, bangkit dapat ilmu dah. Dapat ilmu. Dan ilmu mengukur agama. Saya buat contoh lain. Hak ni dulu saya selalu buat dah. Kadang-kadang bila kita duduk dengan qusas, kita tak boleh fikir. Dulu saya buat contoh, dia sebut buku saya dulu, saya sebut. Dulu tuan-tuan tengok masjid-masjid belah Perlis ni, mungkin korang lah, dia ada cerita dialog Nabi dan Iblis. Nabi dialog dengan Iblis. Ramai orang baca buku tu. Dalam buku tu Nabi tanya, wahai Iblis, tempat apa yang kau suka? Iblis kata, panggung wayang. Wayang mana ada lagi zaman tu? Tuan-tuan, dia tak buat boleh pelik. Itu orang mengaji hadis ni, dia mengaji salah satu, dia tak boleh bahasa dalam hadis ni, rakik dia panggil, rakakatul lafaz yang goyang, yang tak longgar. Dan saya selalu bawa contoh, kalau kita baca buku sejarah, Hantuah bertikam dengan Hajabat sejam lamanya di dalam istana, kemudian mereka keletihan dan berehat. Ketika itu Hantuah minum Coca-Cola, Hajabat makan burger. Kita dengar cerita tu, kita kata hang karut cerita ni. Macam mana hantar karut? Burger dengan Coca-Cola, apa dah? Tak ada lagi zaman tu. Tuan-tuan faham bagaimana ahlul hadis nak bagi, ini ekstrim punya contoh, bagaimana dia orang nak trace hadis ni tak sahih. Bila tidak ada ilmu, kadang-kadang jadi hulu dalam agama. Sebahagian cerita wali, saya tahu ada, tak habis cerita saya, memang saya baca buku-buku ni, saya pun peminat juga. Kebanyakan buku wa'az ni saya baca, saya suka cerita-cerita saya dengar. Memang manusia ni macam kita kecil-kecil suka cerita. Sang Kancil dengan Nabi Sulaiman, kita cerita kan, tua-tua dulu cerita, saya suka. Nabi Sulaiman punya hebat, duduk lawan dialog dengan Sang Kancil lah. Dia betul-betul fikir, pipil sandak benda-benda tu pada agama. Cerita satu wali jumpa sebiji apple di dalam sungai. Lepas tu wali ni tengok apple ni, dia makan. Lepas pada tu dia patah balik, dia minta halal. Sebenarnya apple yang jatuh dalam sungai macam tu, di segi syarak dia dah tak ada apa dah, dia dah hanyut. Kalau tak makan pun dia rosak. Tapi tak apalah, dia nak minta halal, dia pergi. Kawan tu kata, aku tak boleh halal melainkan hang kena kahwin dengan anakku. Anakku buta, cacat, pekak, semua. Jadi dia terpaksa kahwin. Bila kahwin-kahwin, rupanya dia dapat wali ni lah. Saya tak mau sebut sebagai depa kata saya hina wali tu. Cerita tu tidak mempunyai asas yang kukuh. Bukan salah wali tu. Bukan salah wali tu. Kita kalau tiba-tiba tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan bawa kereta kancil, tuan-tuan langgar satu kereta Mercedes. Tunggu, awak langgar kereta saya. Minta maaf cik, saya bayar. Bayar tak boleh. Hang kena menikah dengan anak aku. Macam mana? Tapi anak aku pekak, apa lagi? Buta, bisu semua. Kita pun teringat cerita tu. Kita pun kahwin pekak betul. Kita nak bayar lah. Dalam fiqh dia tak boleh macam tu. Nak cerita sembang-sembang boleh, tapi nak highlightkan dia sebagai ajaran agama tak boleh. Mungkin exceptional satu kejadian berlaku, tapi kita highlightkan, jadi orang akan salah. Sebab tu dia kata duduk kepada qusas ni tak boleh ilmu, tidak memahami fiqh, tidak memahami. Kita di Perlis ni kita tak bagi satu buku Majmu' Syarif. Dulu yang lama fatwa tak bagi Majmu' Syarif. Dalam Majmu' Syarif tu memang banyak buku-buku fadilat di situ. Fadilat doa haikal, fadilat. Put aside, sama ada kita kata boleh sirah doa tu boleh baca tak boleh baca. Nak baca banyak lafaz yang kita boleh baca, tapi nak pergi sandarkan pada Nabi tak boleh.
Inilah doa yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan katanya, wahai Muhammad, inilah doa. Sesiapa yang tidak mempercayai ia, maka kafirlah ia. Inilah doa yang jika diletak pada badan mayat tidak terkena ia soal mungkar dan nakir. Diletak di kapal tidak tenggelam, diletak di rumah tidak terbakar. Syok kita dengar kan tu. Tok-tok tak kunci, barang hilang. Saya bukan, dia kata, depa ni tak baca. Alhamdulillah, bini'matillah, kita baca buku-buku sufi ni. Kita baca banyaklah bab, sama ada jazbah ke, fana' ke, baqa', kita baca. Tetapi ini telah terlebih. Ini jadi cerita. Dan kemudian yartaziq ni maksudnya macam ni. Saya mai kat masjid ni nak ceramah. Saya ada bisnes. Jadi bila saya ada bisnes, saya nak bagi orang laku barang saya. Saya create hadis supaya orang tu beli barang saya. Itu berlaku sepanjang sejarah. Tu yang hadis-hadis yang selalu kita nak baca, bazinjan, syifa' min kulli da', terung ubat daripada segala penyakit. Laukana arus rajulan lakana haliman, kan? Jikalah berah itu lelaki, nescaya ia seorang yang santun. Itu kaki minat berah. Toke berah buat tu, toke terung. Macam tu juga zaman berzaman, bila datang penceramah yang dia nak kempen satu barang, dia buat cerita padilat barang tu. Quran sebut tentang misk, kasturi. Dia buat kasturi yang Nabi kata campur ni, kasturi ni kalau diletak ni rezeki akan bertambah-tambah. Hak tu dia tambah. Pakat belilah makcik ni. Ustaz kata yang ni bubuh di rumah. Al-Imam Zahabi tulis kitab Al-Kabair. Kitab Kabair, himpunan dosa-dosa besar. Cerita dosa besar, dia buat hadis, dia cerita. Saya jumpa satu orang makcik, dia kata dia beli, kata makcik boleh baca bahasa Arab ke? Dia kata tak boleh. Tu makcik beli kitab ni buat apa? Saya tanya, saya sembang lah, makcik boleh baca Arab? Tak boleh. Oh, makcik beli kitab. Dak, ustaz kata kalau kitab ni bubuh dalam kereta tak aksiden. Oi, padahal Imam Zahabi tu punya anti khurafat. Siapa? Ibn Aqil kata, lau tamassakan nas bisyar'iyyati tamassukuhum bil khurafat lastaqamatil umur. Kalau manusia tu pegang dengan syariah macam dia pegang dengan khurafat, selesai dah masalah Islam ni. Tapi kalau kita cerita hadis Nabi tu, hadasan orang apa panjang depa, payah mai kuliah hadis. Dengar-dengar tuan-tuan, ada satu benda saya nak abang. Yang ni orang tak tahu, saya boleh abang. Tuan-tuan baca yang ni 3 kali, ambil minyak ni, sapu macam ni, jadi macam ni. Oh, makcik tu, ustaz, kat saya satu lah, jangan bagi kat orang. Tak dan ustaz nak semayang. Yattajir, menjual agama. Saya tak kata spesifik, mereka jangan duk marah lah. Oh, Mufti Perlis duk kata. Nah, saya cerita, ini happen throughout history. Ini benda yang berlaku sepanjang sejarah. Kena agama ni memang orang boleh buat untung. Ahli kitab buat untung. Bukan kata habis tu hampa ceramah tak ambil duit ke? Saya bukan kata salah orang ambil duit, saya tak kata. Tapi maksudnya tak boleh kamu perdagangkan hal ini. Hatta meniaga dalam masjid pun tak kena dah. Kempen barang dalam masjid. Lepas tu semua, saya minta maaf lah ustaz-ustaz, bukan saya tak bed. Depa banyak kebaikan depa kesalahan, saya tak nafi, tapi saya nak cerita hal ni. Bila kita ada kepentingan dengan sesuatu industri perniagaan yang berkaitan dengan agama, yang kita selitkan ia di dalam ceramah kita, kita selalu akan menyebabkan kita terbabas.
daripada bercakap benar, ataupun kita menokok tambah yang benar menjadi separuh benar. Hadis, macam saya kata, hadis Habbatus Sauda ada dalam Bukhari, no issue. Cuma ulama-ulama khilaf. Ibn Hajar kata makan benda neripan, dia ambil daripada Ibn Qayyim, negara yang panas dan seumpama. Tapi kata Habbatus Sauda syifa' min kulli da', syifa' min kulli da', ubat pada segala penyakit apa? Hak tentu benar. Untuk tu tuan-tuan, saya hari ini ada bawa Habbatus Sauda yang saya campur dengan minyak zaitun dan saya juga campur dengan madu, ada juga di luar. Yang tu tak benar. Nabi sebut umum, hak campur tu Nabi tak sebut, dan banyak mana campur Nabi tak bagi tahu. Kalau entah masuk macam tu, orang sangka inilah ubat Nabi. Bila dia makan-makan tambah panas, aku makan ubat Nabi pun tak jadi. Nampak? Nabi serahkan kepada ahli ilmu. Banyak mana nak campur, macam mana nak makan, kena tanya pakar lah. Kena masuk makmal, kena masuk proses, kena masuk pengalaman. Ustaz bukan bidang tu, dia campur-campur, dia bubuh. Kemudian ini isu penglipu lara, isu qusas. Bila agama campur, dan ini yang Nabi SAW larang. Sebab tu Nabi, tuan-tuan, semua orang nak kata, kawan tu nak kata kat orang ni, nak kata sedap katalah. Tapi at the end of the day, akhirnya Dr. Ruzaimi ke, saya ke, Ustaz Qarni ke, tuan-tuan ke, kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan membawa amalan agama yang mana kama umirt, seperti mana kita diperintahkan. Kalau tak kerana Nabi datang, kita tak tahu syariat ni. Kita tak tahu. Hanya kerana Nabi datang. Kalau Nabi tak datang, nak sembahyang 2 rakaat, kita tak tahu. Katakanlah, yang ni saya sebut, kita buat ni bodoh punya calculation. Orang kata bodoh ni bukan maksud bodoh, maksudnya very simple calculation. Kita buat hak Nabi bagi tahu saja. Seorang lagi dia buat hak Nabi bagi tahu, campur hak orang lain bagi tahu. Kita berdiri depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, pasal apa kau buat yang ni? Kata yang ni yang dapat dalam sunnah Nabi, hadis Nabi. Adakah Allah kata kau salah? Sebab walaupun aku tak bagi tahu, suruh ikut orang lain, patutnya hang kena buat hak orang lain sama. Ataupun sebenarnya kita kata, ya Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzu, apa yang Rasul bawa kamu ambil. Kemudian kalau orang hak buat hak lain, Allah mungkin tanya, pasal apa kau buat hak lain? Memanglah hak Nabi ada, tapi hak depa ni pun nampak macam okey lagi. Boleh kita jawab macam tu kat Allah. Simple punya kira. Macam saya dah buat contoh kan, orang suruh kita buat satu, kita pergi kedai, kita order nasi goreng udang, mai-mai dia hantar kita, ini nasi goreng tom yum. Pasal apa lain, saya order tadi lain. Memang cik order lain, tapi bagi saya nasi goreng tom yum lagi sedap. Hang sedap makan sendirilah, yang ni aku order. Tu kita marah kan. Tuan-tuan, Allah telah hantar nabinya, hantar agama. Dia bagi tahu agama macam ni, macam ni. Hak Nabi ajak banyak ni. Kita dok rasa tak puas hati, nak pergi tambah lagi, hak nu lagi, petua orang nu lagi. Kita pun tak terima. Macam mana Allah yang melarang untuk kita menokok tambah agama dia? Kita menyampaikan. Tak payah dok, tak apalah nak bertengkar ni, bubuh dalam Facebook boleh bertengkar, tapi innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Sesungguhnya aku menasihati kamu dengan satu perkara, Quran kata, untuk kamu berdiri bersendirian
berdua dua orang atau bersendirian, summa tatafakkaru, kemudian fikir betul-betul hak mana hak orang habaq ni. Nak sembang kemai, oh jangan main, dia tu wali jalan tayang, duk terbang 70 tahun tak makan, duk bertapa. Cerita boleh lah, Nabi pun makan, bila Nabi tak makan, Nabi pun keluar lapang. Tapi antaqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru, kemudian fikir apa yang kita beritahu ini. Wallahu ta'ala alam.